Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Nabiyul Amin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil min al-imam al-hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu merasa lemah dan berduka cita. Kamu adalah lebih tinggi darjatnya sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ngurusi dan seluruh ahli jatang kuasa surau, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, para tetamu Allah, para hadirin sekalian. Sekali lagi kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah setelah agak lama, boleh jadi setahun dah, dapat kali ini bersama dengan tuan-tuan sekalian lagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Maza ya'ni fi intima'il Islam. Apa erti saya menganut Islam? Dan alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan daripada kitab ini, dan kita berada dalam tajuk berkaitan dengan masa depan ataupun saya mesti hidup untuk Islam. Dan dalam perbincangan kita yang akhir ialah disebut oleh Fathiyakan dalam kitabnya ini tentang sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam. Maka yang pertama disebut orang yang hidup untuk Islam ialah orang yang benar-benar terikat
dan menurut dengan ajaran Islam. Dan malam ini kita lihat kepada sifat yang kedua, iaitulah sifat orang yang hidup untuk Islam, iaitulah mengutamakan kepentingan Islam. Sifat mereka yang hidup untuk Islam ialah orang yang sentiasa mengutamakan kepentingan Islam dalam banyak perkara dan dalam semua perkara. Untuk itu satu sabda Nabi SAW, duru ma'a kitabillahi haitsuma dara, ataupun dalam satu matan yang lain disebut, hadis ini diambil separuh hujung ataupun awal daripada matan hadis itu. Nabi SAW bersabda, ala inna rahal islami da'iratun faduru ma'al islami haitsu dar. Ataupun dalam riwayat lain menyebut faduru ma'a kitabillahi haitsu madar. Tetapi dia mempunyai makna yang sama. Sesungguhnya roda putaran Islam ini akan sentiasa bergerak. Dan dilihat Islam itu nasibnya seperti satu roda yang sentiasa berpusing. Ada ketika Islam itu duduk di atas, ada ketika roda putarannya itu menyebabkan Islam ditindas di bawah. Maka Nabi kata, berputarlah kamu bersama-sama dengan Islam di mana sahaja putaran dia berada. Islam memerintah, kita bersama dengan Islam. Islam dicela, dicaci, dimaki, kita juga bersama dengan Islam. Dan satu riwayat menyebut duru ma'a kitabillah, berputarlah kamu bersama-sama dengan kitab Allah. Maka antara Islam dengan kitab Allah itu adalah perkara yang sama, kerana Islam itu diturunkan dan kandungan kepada ajaran Islam itu adalah yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Nabi bersabda, man asbaha la yahtamma lil muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang berpagi-pagi tidak mengambil berat perihal orang Islam, maka ia bukanlah dari golongan mereka. Atau dalam riwayat yang lain yang maknanya lebih kurang, wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna, atau kama qala. Siapa yang tak ambil peduli terhadap kehidupan umat Islam, maka kata Nabi, dia bukanlah dari kalangan golonganku ataupun bukan dari kalangan umatku. Dan begitu juga Nabi terus memperjelaskan, anta ala thaghratin min thughuril Islam fala yu'taina min qiyalik. Engkau memegang pos penting dari pos-pos Islam, ataupun engkau memegang cabang penting daripada cabang-cabang Islam, maka beringatlah, jangan sampai musuh dapat terlepas daripada pengawasanmu. Ini difahamkan kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa tanggungjawab kepada orang Islam dan orang yang beriman ialah untuk menjaga seluruh daripada kepentingan Islam.
dan sentiasa bersama-sama dengan Islam di mana sahaja, dan bukan sekadar bersama tetapi mesti mengambil tahu, sehingga Nabi kata siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan tidak mengambil peduli terhadap kehidupan umat Islam, maka dia bukan dari kalangan umatku. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bagaimana cantiknya Allah mengatur kehidupan umat Islam, supaya celik sahaja mata orang Islam ni pagi-pagi dah memikirkan tentang hal kehidupan umat, sudah memikirkan tentang satu rangkaian perjalanan umat daripada kita sampailah kepada generasi-generasi yang akan datang. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan sekadar kita bangun dan kita sujud pada subuh hari, tetapi ditunjukkan kita satu bentuk amalan yang terbaik dalam bentuk sujud, ialah berjamaah di surau maupun di masjid. Dan sebab itu orang-orang yang berjamaah ataupun orang-orang yang sujud kepada Allah dan berjamaah, sebenarnya dia bukan memikirkan tentang hal diri sendiri. Dia takkan berjamaah kalau dalam benak fikirannya tidak memikirkan tentang hal ehwal umat Islam. Bagaimana dia perlu pada tahap pertama menyelamatkan umat Islam dalam qaryah dia daripada ditimpa dengan bencana dan dosa. Kalau sekiranya dalam satu qaryah tidak didirikan sembahyang berjamaah subuh, sebab itu dia perlu menempatkan diri di kalangan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pertanyaan Allah dan azab Allah daripada diturunkan oleh Allah kepada masyarakat. Pertama. Yang kedua, disebut sendiri bahawa orang yang bangun untuk sujud kepada Allah ialah orang yang memikirkan bukan sekadar dia, tetapi generasi dia akan datang, anak cucu cicit juga perlu untuk sujud, perlu untuk sama-sama memakmurkan, perlu untuk sama-sama menjadi orang yang solat. Sebab itu diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang mendirikan salat, dan bukan sekadar aku tetapi seluruh zuriat-zuriatku juga di kalangan orang-orang yang mendirikan salat. Sebab itu bila kita celik dan kita salat, kita sujud, apatah lagi kita berjamaah, orang ini sebenarnya sudah ada satu perancangan, satu fokus dalam kehidupan dia. Dia bukan memikirkan tentang diri dia, tetapi dia memikirkan juga hal kehidupan orang lain. Dan Islam sendiri, Allah sendiri mengatur kehidupan umat ini. Sebelum daripada kita mendengar perkataan banyak orang di luar sana nanti, mesti bermula dengar dulu teguran, dengar dulu nasihat, dengar dulu kuliah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu imam waktu subuh sunat baca ayat jauh lebih panjang daripada masa-masa lain. Kenapa disyariatkan waktu subuh jauh lebih panjang? Sebab biar awal subuh itu umat Islam dia perlu untuk menerima teguran, menerima kuliah, menerima nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh imam. Sebab itu imam mesti baca ayat Al-Quran. Sunat untuk memanjangkan ayat pada waktu subuh, dan mesti dia memendekkan rakaat hanya sekadar dengan 2 rakaat tetapi memanjangkan ayatnya. Dan kita pun yang biasa sembahyang subuh pun dah orang kata dah bertarbiyah dah. Bila dibacakan ayat panjang itu memang kita sudah bersedia. Sudah bersedia. Maknanya pelik sungguh kalau imam ni tiba-tiba sembahyang subuh, tiba-tiba baca surah pendek, inna a'tainakal kautsar umpamanya. Kalau dia baca juga surah itu, mesti ada sangkaan makmum kepada imam ni macam-macam. Boleh jadi imam ni sakit perut nak cepat keluar daripada surau, macam-macam sangkaan. Boleh jadi. Sebab pelik. Begitu juga pelik juga kalau dibaca waktu maghrib tu tiba-tiba panjang daripada biasa. Sebab biasanya maghrib tidak panjang. Yang disuruh panjang waktu subuh. Dibuatnya rakaat pertama maghrib surah Sejadah, rakaat kedua surah Al-Insan.
Tunggu minggu depan kalau tak dapat surat tunjuk sebab imam. Siapa maghrib baca panjang-panjang. Pasal apa? Tetapi kita bersedia waktu subuh untuk mendengar teguran daripada Allah. Nanti sekali lagi waktu bila kita mendengar teguran Allah jauh lebih panjang, waktu isyak. Sebelum kita lelap mata untuk hari itu, dengar dulu teguran daripada Allah. Sebab itu orang yang datang sembahyang berjamaah ialah orang yang memikirkan bukan sekadar diri dia, tetapi orang yang ada kesinambungan terhadap ilmu dan juga zuriat-zuriat mereka yang akan datang. Ini orang yang mengambil cakna, apatah lagi Bilal, apatah lagi imam, apatah lagi jawatan kuasa surau masjid. Dia mesti tidak selesa tiba-tiba pagi ni orang tak ramai hadir. Tak selesa. Maknanya bila tak selesa, dia memikirkan tentang umat. Kita tengok pagi-pagi, kita memikirkan tentang umat. Sebab itu, saudara sekalian, orang yang bangun memulakan kehidupan dengan mencari, dengan melaksanakan perintah Allah, sebenarnya dia bukan sekadar bangun. Dia telah melepasi satu yang dipanggil suatu stesen besar yang diperintahkan oleh Allah, yang menjadi asas dan yang menjadi punca kepada turunnya rahmat Allah. Sebab itu orang yang datang subuh ialah orang yang memberi satu sangkaan yang baik terhadap waktu subuh yang Allah berikan itu sendiri. Dia bukan saja-saja turun, tidak, tapi dia bermula dengan sangkaan baik. Maknanya bila Allah perintahkan dalam waktu subuh gelap-gelap sejuk-sejuk, tiba-tiba Allah suruh bangun sujud dan dia sanggup untuk sujud, maka kesanggupan untuk sujud ialah bermula daripada keyakinan dia mesti Allah nak beri sesuatu yang terbaik. Kenapa Allah suruh pagi-pagi begini kita bangun dan sujud kepada Allah? Mesti ada suatu nikmat besar yang Allah nak beri kepada kita. Itu sangkaan baik. Dan begitu juga orang yang tak nak bangun sembahyang subuh. Yang tak nak bangun sembahyang subuh itu mesti dia bermula daripada stesen sangkaan buruknya kepada Allah, bahawa subuh ni patutnya tak payah bangun, patut tidur. Tu pasal dia tidur, tu pasal dia tak bangun, sebab dia sangka subuh ni menyusahkan. Tengok, sebab itu yang Allah nak lihat kepada hamba-Nya, manusia ini, ialah sangkaan kita. Yang ini yang kita kena urus, sebagaimana yang Allah sebut dalam satu hadis kursi. Disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi. Nabi sebut firman Allah, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Apa kita nak sangka kepada Allah, begitulah Allah kepada kita. Kalau kita menyangka waktu subuh itu menjadi kepayahan kepada kita, ya, Allah akan jadikan subuh tu payah kepada dia. Tu pasal lagi dia tak bangun, pasal sehari, subuh akan jadi kepayahan kepada dia. Tengok, sembahyang Jumaat kadang-kadang payah. Tengah hari terik nak pergi ke masjid sembahyang zuhur, dia ada sangkaan buruk dia. Yang tak sembahyang ada sangkaan buruk, patut tengah hari macam ni rehat di rumah. Sangkaan buruk. Padahal Allah menjadikan waktu tengah hari untuk solat. Ada kebaikan besar yang Allah nak bagi. Kepada siapa? Kepada orang yang bersedia memberi sangkaan baik kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan untuk sujud dalam waktu panas, dalam waktu terik? Mesti ada. Dia bermula dengan sangkaan. Setengah orang yang ada kebun kelapa sawit, dia rasa rugi nak pergi sembahyang Jumaat. Kena pula musim curi kelapa sawit. Dia kata orang curi kelapa sawit masa Jumaat itulah. Tu pasal tak pergi sembahyang Jumaat, jaga kelapa sawit. Berapa ramai yang mati kena hempap kelapa sawit waktu solat Jumaat. Akhirnya apa yang dimiliki menyusahkan dia. Pasal apa? Dia bermula dengan sangkaan buruknya kepada Allah. Dia duduk di rumah, payah nak pergi surau masjid, jalan dalam sibuk, duduk di rumah. Duduk di rumah pun berapa ramai yang mati kena hempap televisyen, duduk di rumah mati, tidak sembahyang berjamaah.
Sebab itu para hadirin sekalian, apa yang penting, apa pun yang Allah beri kepada kita, kita memulakan dengan sangkaan baik kita kepada Allah. Allah kita bagi sehat, Allah kita bagi sakit, Allah bagi kita kaya, Allah bagi kita miskin, semuanya mesti dengan sangkaan baik kita kepada Allah. Sebab itu bila Allah sebut ini, maknanya kita kena urus sangkaan kita kepada Allah. Kena urus, jangan sampai mengeluh dengan sesuatu yang Allah bagi kepada kita. Jangan sampai mengeluh. Terima sahaja. Kerana apa yang Allah beri kepada kita mesti ada kebaikan yang Allah nak berikan. Baik. Jadi para hadirin sekalian, begitulah yang disebut dengan orang yang mengambil peduli. Sebab itu orang yang bangun waktu subuh, bermula pagi-pagi, apatah lagi dia mampu berjamaah, ialah orang yang memikirkan bukan sekadar diri dia, tetapi dia memikirkan umat, generasi. Dia juga perlu menjadi teladan, contoh kepada generasi yang akan datang. Sekurang-kurangnya isteri dan anaknya yang ada di rumah. Kepayahan untuk seorang ayah bangun waktu subuh, maka ini akan disaksikan oleh anak-anak sendiri di rumah. Kalau tidak pun, dia akan menjadi lisanul hal, satu ganjaran pahala yang terus berjalan apabila masyarakat melihat dan masyarakat perlu untuk mencontohi amalan baik yang mereka lakukan. Jadi itu orang yang mengambil peduli terhadap umat. Ada orang pagi-pagi langsung tak fikir dah umat lain. Dia tak fikir dah soal sembahyang, tak fikir ibadat, celik-celik tanya sarapan apa pagi ini. Ramai. Sarapan di mana pagi ini? Makan apa pagi ini? Dia kira diri dia, tapi dia tidak memikir tentang umat. Di dalam peperangan Uhud ditemui Sa'ad bin Ar-Rabi' dalam saat-saat menghampiri maut, sedang di tubuhnya terhadap 70 liang luka kerana rejaman tombak. Tetakkan pedang dan tusukan panah, lalu ia menoleh kepada Zaid bin Thabit, lalu berkata, katakanlah, sampaikanlah berita ini kepada Rasulullah, sesungguhnya saya telah mencium bau syurga, dan beritahulah kaumku orang-orang Ansar, tidak ada keuzuran mereka di sisi Allah sekiranya mereka benar-benar ikhlas kepada Rasulullah selama mata kamu masih belum pejam. Kemudian di saat itu juga ia pun menghembus nafasnya yang akhir. Saudara sekalian, ini dalam peristiwa peperangan Uhud. Kita memaklumi bahawa dalam peperangan Uhud ialah peperangan yang kedua. Selepas peperangan pertama, perang Badar dipanggil. Dalam peristiwa perang Uhud ini menyaksikan bagaimana golongan yang kumpulan ataupun pasukan yang ditempatkan di atas bukit tiba-tiba turun ke bawah. Sedangkan pada ketika itu saat kemenangan sudah di hadapan mata dah. Dan ketika itu di kalangan tentera-tentera musyrikin sudah berundur sebenarnya. Sudah pun berundur. Apabila yang di bawah itu golongan musyrikin berundur kali pertama dan dia meninggalkan harta-harta dia yang banyak lari bertempiaran, ketika itu yang pasukan atas bukit melihat di bawah ini sudah ada harta, sebahagiannya turun. Maka ketika itulah tuan-tuan sekalian, bila dilihat, maka tentera musyrikin berpatah balik kerana pasukan di atas bukit sudah mula turun dan mereka pula menguasai di bahagian atas. Ketika itulah bagaimana Nabi SAW yang terdedah jasadnya daripada sebarang halangan, kepungan, sehingga orang musyrikin perlu untuk melemparkan anak panah kepada batang tubuh Nabi. Maka sebab itu apabila Sa'ad bin Ar-Rabi' melihat orang di atas bukit sudah mula nak melemparkan anak panah, ketika itu dia melihat batang tubuh Nabi, tidak ada siapa yang menghalang, barulah dia peluk Nabi ketika itu, dan ketika itulah anak panah pun sampai terkena di belakang Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dan kemudian daripada itu apabila Nabi pun terjatuh, orang sangka bahawa Nabi yang kena pada ketika itu. Maka terdedah pula bahagian depan tubuh Sa'ad, tentera yang depan pula melemparkan anak panah.
Riwayat berbagai-bagai sehingga berpuluh anak panah tertusuk, ada 6 ke 70 anak panah tertusuk di badan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Tetapi kalimah terakhir yang sempat disebut oleh Sa'ad yang mempertahankan, lebih baik aku mati daripada Nabi SAW, lebih baik nyawa aku yang diambil oleh Allah daripada nyawa Nabi, lebih baik tubuh aku yang cedera daripada tubuh Nabi. Ketika itulah memang dia telah menghadapi kecederaan dan keluar daripada mulut, sesungguhnya aku sudah dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin sekalian, yang ini yang berlaku dalam banyak sejarah. Sebab itu rakan-rakan kita yang di bumi Mesir, apabila mereka dihadapkan dengan hukuman mati, orang tanya kenapa bila diumumkan bahawa mereka mendapat hukuman mati, tiba-tiba dia senyum, tiba-tiba dia seronok. Memang dia seronok sebab ini orang yang yakin. Orang yang yakin dia sudah mendapat bahagian apa yang dia cari selama ini dalam kehidupan. Yang dia cari sudah dapat dah. Sebab dia tahu dan dia yakin atas nama perjuangan mereka selama ini, bila mereka pula mendapat hukum mati, benarlah bagi dia sebagaimana Allah firmankan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati pada perjuangan Islam, pada mempertahankan agama Allah, itu mati. Sebenarnya dia tidak mati, bahkan dia hidup, dan bukan sekadar hidup, Allah kurniakan pula rezeki yang melimpah ruah kepada mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tahu walaupun nama hukuman mati di sisi Allah dia tetap tidak mati, bahkan Allah terus memberikan rezeki kepada mereka. Dan begitu juga keyakinan mereka terhadap syurga Allah. Sebab tu dia senyum. Sebab tu dia senyum. Kerana dia sudah mendapat apa yang dia cari. Kita memang kita sedih. Kita sedih tu satunya tak patut dia kena hukum bunuh. Ni. Yang kedua patutnya yang kita sedih juga ialah apakah aku nanti akan dapat macam itu ataupun tidak. Bimbang-bimbang kita sendiri tak dapat mati syahid, tu yang patut kita sedihkan. Ni. Tu yang patut kita sedihkan. Kalau kita tak mati syahid pun sekurang-kurangnya dapatlah kedudukan orang yang mati syahid. Ni. Kita mati dalam istiqamah mencari ilmu, itu salah satu daripada tandanya. Baik. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi' ini untuk menggambarkan betapa yang dia pentingkan ialah Nabi SAW, kepentingan Nabi. Jadi ya tuan-tuan sekalian, ini yang dan ialah kasih sayang kita kepada Nabi. Hari ini kita tengok masyarakat kita bagai-bagai dia punya sentuhan, cara untuk melahirkan kasih sayang dan kecintaan kepada Nabi. Tapi kena fokus betul-betul dalam ajaran yang betul. Sebab kadang-kadang saya sedikit membimbangi. Sekarang ni macam-macam dah. Kita tengok Putrajaya berselawat, Selangor berselawat. Ni baru ni patut ada Shah Alam berselawat. Tapi bila Datuk Bandar minta saya buat ulasan, dia nak buat kat Dataran Merdeka, jadi boleh ke tak boleh? Tu hadir 10,000 orang, saya minta tangguh dulu. Saya mohon tangguh dulu. Bukan saya tak benarkan, saya mohon tangguh. Supaya satu semakan saya minta dibuat. Sebab kadang-kadang, sebab macam-macam report yang sampai kepada saya. Satunya ialah Yahanana ni tuan-tuan sekalian dah didangdutkan di orang dah, satu. Yang kedua, berselawat kepada Nabi. Berselawat itu satu perintah Allah. Tetapi mesti berada pada kedudukan yang benar-benar kita sedar dan penghayatan terhadap selawat itu sendiri. Jadi dia ialah budaya kita kata sambil kadang-kadang terkinja-kinja dalam keadaan yang tidak menunjukkan satu penampilan akhlak yang betul untuk kita berselawat, itu pun perlu disemak. Tapi yang lebih kita membimbangi lagi ialah
adanya unsur ta'assub kepada guru ataupun kepada kita kata syekh dan sebagainya. Yang ini yang perlu kita tanggung supaya mesti dibuat dalam keadaan yang betul. Dan saya minta supaya semakkan dia buat beberapa lafaz-lafaz penting yang nampak macam lafaz-lafaz itu nampak macam sedikit terkeluar daripada kalau kita fahami. Sebab ramai yang mengikut tu pasal dia tak faham. Dia pun janji sedap sudah dah. Isfa' lana budak pun ikut semua. Dia faham ke tak faham sebenarnya. Jadi ayat-ayat itu yang saya minta supaya mufti tolong buat semakan. Tolong buat semakan sebab kita biar betul-betul kalau kita nak buat. Dan ialah jangan ada sangkaan-sangkaan yang lain terselit. Jangan ada sangkaan-sangkaan lain terselit. Bahkan ada unsur-unsur lain yang nampaknya nanti macam pergi kepada bab-bab yang sampai kepada bab-bab khurafat dan sebagainya. Dulu di Lubnan masa saya belajar di Jordan dulu ada satu kumpulan nama dia Ahbas nama dia. Dia bermula dengan sufi, tarekat sufi lah. Dia bermula dengan ialah zikir-zikir. Zikir. Memang zikir dia pun menari-nari. Nari-nari sampai satu peringkat tuan-tuan sekalian. Pelajar Malaysia pun ada yang terlibat. Sampai satu peringkat akhirnya Abbas mengatakan orang yang tidak mengikut kumpulan dia jatuh kafir. Grup ini. Jadi Yusuf Qardawi pun dikafirkan, Wahbah Zuhaili pun dikafirkan. Itu akhir dia kerana apa ta'assub dia kepada guru. Jadi yang ini yang saya kata kena diperbetulkan. Maknanya boleh bukan tak boleh, tetapi ada beberapa perkara yang perlu kita buat semakkan, termasuk lafaz-lafaz yang dikumandangkan itu perlu difahami, perlu dihayati, bukan sekadar dihabis dengan nyanyi balik tak faham apa yang disebut. Jadi sebab itu bukan sebab mungkin ada yang agak sedikit kecil hati bila saya kata tangguhkan, saya kata tidak batal tapi tangguhkan dulu, sehingga saya minta supaya Jabatan Mufti untuk buat semakan. Dan jadi ini di antara sebab apa yang saya hendak bukan soal menghalang, tetapi biarlah kemurnian hubungan kita dengan Nabi kita sendiri itu dapat kita jaga dengan baik. Jaga dengan baik. Dan sebab tu saya tengok kalau kita pergi baik kita pergi ke ziarah makam Nabi sendiri, kadang-kadang ziarah makam dalam keadaan bergebut-gebut, dalam keadaan bergaduh-gaduh, kadang sampai bertumbuk-tumbuk. Persoalannya Nabi suka ke cara macam tu? Dah kalau Nabi tak suka, elakkan diri daripada bergebut dan bergaduh. Apakah kalau kita kata ambil angle lain untuk ziarah Nabi, Nabi tak tahu kita datang? Itu persoalannya. Mesti nak lalu depan tu dalam keadaan berasak-asak, kadang sampai bertumbuk-tumbuk, mesti nak lalu depan tu baru Nabi tahu. Apakah kalau kita sebelah belakangnya lagi, sebelah luar tu, kalau kita ziarah makam Nabi, Nabi tak tahu? Jawabnya Nabi tahu. Yang penting ialah kasih sayang kita terhadap melaksanakan sunnah dan perintah dan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara nak kasih dan cinta kepada Nabi. Kemudian yang ketiga ialah merasa mulia dengan kebenaran Islam dan yakin kepada Allah. Ini adalah antara sifat-sifat orang yang beriman. Firman Allah, "Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin." Dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Firman-Nya lagi, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa lemah dan berduka cita. Kamu adalah lebih tinggi darjatnya sekiranya kamu beriman. Diriwayatkan pula bahawa ketika orang-orang Islam yang berhijrah mencari perlindungan kerana mempertahankan agama mereka di Habsyah, masuk menghadap raja mereka yakni Najasyi, maka padri dan pendeta yang ada di situ meminta mereka sujud untuk menghormati raja. Tetapi Ja'far bin Abi Talib yang menjadi ketua rombongan menjawab, "Kami adalah satu kaum
yang tidak sujud kecuali kepada Allah. Baik. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, kita mesti mengakui bahawa kemuliaan hidup ialah apabila kita dapat memegang Islam sebagai ajaran dan penghayatan dalam hidup kita. Mencari lain daripada Islam berarti mencari kehinaan dalam kehidupan. Ini poin pertama yang patut kita yakini. Kalau nak hidup mulia, mesti kita berpegang kepada Islam. Mesti berpegang sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ini ketika mana Sayyidina Umar berjalan untuk membuka Baitul Maqdis bersama dengan pemandu kuda, tiba-tiba bergilir, menaiki kuda ni bergilir. Bila sampai sahaja di Baitul Maqdis, ketika itu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar yang tengah tarik kuda, pemandu pula duduk atas. Itu menurut satu riwayat lah, menurut satu riwayat. Yang kedua, ada riwayat juga menyebut bahawa sebenarnya Sayyidina Umar juga sama-sama menaiki kuda, tetapi dalam keadaan dua orang, tidak ramai. Patutnya kan ramai. Kalau dia seorang khalifah yang mengiringi kurang-kurang 20 orang. Kan macam sekarang ni kan. Selangor dulu kan. Kalau seorang esko tu pergi mana? Kurang-kurang 20 kereta belakang mengikut. Kereta yang belakang sekali tu dapat projek parit, yang kedua dapat buat longkang, kereta yang keempat dapat buat jalan raya. Dia akan mengikut lah. Esko sekarang apa barang pergi pun tak ada siapa nak ikut, pasal kita tak bagi projek kepada orang kan. Kita mau rimas juga nak diikut-ikut. Contoh, jadi dia sebagai orang besar, tiba-tiba tak ada siapa mengikut belakang. Jadi orang Baitul Maqdis pun sebut kepada Sayyidina Umar, bagaimana kamu seorang khalifah tiba-tiba datang dalam keadaan yang sedemikian? Bukankah kamu orang yang mulia? Bukankah kamu orang besar? Bukan kamu khalifah? Keluar daripada mulut Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum, kita adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Bukan Allah mulia dengan jawatan, bukan Allah mulia dengan kedudukan, bukan Allah mulia dengan pengikut yang ramai, tetapi mulia dengan Islam yang kita pegang. Sebab itu atas nama Islam, tuan-tuan sekalian, atas nama Islam, kita kadang-kadang bila kena melupakan sekejap khianat orang kepada kita masa-masa yang lampau, umpamanya. Atas nama Islam, kehendak kepada Islam, walaupun kita kata ada rekod-rekod dulu yang buruk, yang orang pernah menzalimi kita semua, tapi kalau orang tu nak pergi kepada Islam, maka kita pegang dulu atas nama kepentingan Islam. Kadang-kadang orang bimbang, nanti kena tipu macam mana? Dia tak ikhlas macam mana? Ikhlas ni bukan urusan kita. Ikhlas ni urusan Allah. Dalam surah At-Taubah Allah sebut, siapa yang berani khianat terhadap Islam? Dia nak main-mainkan orang, tipu orang atas nama Islam. Allah beritahu, jangan bimbang. Tahulah Allah nak ngurus orang yang khianat dengan mempermain-mainkan Islam. Kita pegang atas asas, kalau orang nak bernamai, kalau orang nak kepada Islam, tak apa. Ketika itu kita boleh, kerana itulah yang kita kata yang akan menjadi titik terakhir dalam kehidupan kita, iaitulah apabila orang nak kepada Islam. Soal akhirnya dia akan tipu, Allah takkan beri sebarang kerugian kepada orang yang kena tipu, tetapi Allah menjanjikan bahawa orang yang menipu pasti akan mendapat bukan sekadar azab, tetapi kerugian hidup. Sebab itu atas nama Islam, Nabi pernah melupakan segala serangan-serangan para sahabat yang sebelum itu berada pada agama tidak Islam kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Khalid Al-Walid, siapa tak kenal? Dalam perang Uhud, dialah yang jadi kepala tentera musyrikin ketika itu. Khalid Al-Walid. Tetapi bila dia memeluk Islam, Nabi tak pernah ungkit. Bahkan Sayyidina Umar sendiri, Sayyidina Umar sebelum Islam antara kepala penyangak, kan? Apa jahat yang tak pernah dibuat oleh Sayyidina Umar? Disebut dalam sejarah. Sehingga Nabi mengadu kepada Allah, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku daripada dua Umar ini. Selamatkanlah aku daripada dua Umar. Akhirnya Allah memberi petunjuk kepada Sayyidina Umar Khattab untuk menerima Islam, dan Allah beri jalan yang mudah, jalan yang mempermudahkan jalan kepada Nabi untuk membawa Islam pada ketika itu. Jadi para hadirin sekalian, atas nama Islam tak apa. Jadi sebab itu yang paling penting, orang yang sifatnya hidup untuk Islam ialah yang mesti merasa mulia dengan kebenaran Islam dan yakin kepada Allah. Dan sekian banyak manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka untuk mati, ialah yang dimuliakan mereka itu bila dia mati dalam Islam. Diulang-ulang tiap-tiap hari Jumaat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati sebagai seorang Islam. Apa pun jenis background kamu, ada duit banyak ke, tak ada duit ke, pangkat tinggi ke, tak ada pangkat ke, berniaga ke, kerja kerajaan ke, apa pun itu tak penting. Yang penting pastikan kematian sebagai seorang Islam. Sebab Islamlah yang menjadi pintu kepada kasih sayang Allah, yang menjadi pintu kepada keredaan Allah terhadap kita. Hebat macam mana, tidak dengan Islam tidak akan ada apa keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian malahan dalam sejarah Islam kita menemui ratusan contoh yang memperlihatkan kemuliaan, ketegasan pendirian dan keberanian yang dirakamkan oleh generasi pertama umat Islam seperti Khubayb bin Adi, Zaid bin Ad-Dathanah, Rubai bin Amir, Mus'ab bin Umair, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Al-Musayyab, dan lain-lain yang sewajar dipelajari perjalanan hidup mereka untuk dijadikan teladan. Ramailah para sahabat, tuan-tuan sekalian. Mus'ab bin Umair ni antara nakib pertama yang dihantar oleh Nabi. Belum Nabi pergi ke Madinah, Nabi hantar dulu Mus'ab bin Umair. Menurut satu riwayat, hantar dulu Mus'ab bin Umair untuk menjadi nakib yang pertama. Dan ketika itu tuan-tuan sekalian, ialah, dan Mus'ab bin Umair ini sebenarnya anak orang kaya, anak orang kaya di kota Mekah. Tapi bapanya dapat mengetahui tentang Mus'ab bin Umair telah bersama-sama dengan Nabi, lantas dibuat pilihan, sama ada nak harta dia ke nak Muhammad. Akhirnya bila nak Muhammad, halau daripada kampung, dan Nabi pun ambil Mus'ab untuk jadi nakib yang pertama dihantar ke Madinah. Mati sahaja Mus'ab bin Umair, tuan-tuan sekalian, kain kapan, harta dia untuk beli kain kapan pun tak cukup untuk menutup tubuhnya. Itu menurut riwayat. Tarik ke kaki, nampak kepala, tarik ke kepala, ternampak kaki. Sehinggalah menurut satu riwayat Nabi mengambil serbannya, selendangnya, serbannya untuk menutupi baki tubuh yang tak cukup kain kapan Mus'ab bin Umair. Mulianya Mus'ab bin Umair kerana hidupnya semata-mata untuk dikorbankan kepada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu perkara yang ketiga. Sebab itu tuan-tuan sekalian, itu sejarah. Kisah-kisah ini bila Allah sebut dalam Al-Quran, dia bukan sekadar kita meneladani kisah-kisah di kalangan para sahabat. Al-Quran telah datang sebelum itu dengan kisah-kisah kaum-kaum umat-umat yang terdahulu dalam sejarahnya yang panjang. Semua yang hidup untuk pegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi,
Kerana semua ajaran yang dibawa oleh Nabi ini hakikat ialah dia adalah ajaran Islam. Walaupun ibadahnya ada, syariat ibadahnya ada sedikit berbeza, tetapi semuanya membawa satu ajaran akidah, iaitulah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua membawa ajaran akidah yang sama. Sebab itu mereka-mereka yang hidup dengan memegang ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka selamat, mereka dimuliakan oleh Allah. Tetapi mereka yang mengkhianati ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menempah kehinaan dalam kehidupan mereka. Allah dah tunjuk sepanjang sejarah panjang kaum-kaum yang terdahulu. Sebab itu bila Allah menceritakan tiga perkara menceritakan semua kisah dalam Al-Quran, tiga perkara penting yang menjadi fokus. Kenapa Allah menceritakan semua ini? Sebab itu yang pertama Allah sendiri sebut semua ini adalah la'allakum tatafakkarun. Yang pertama supaya dia jadi bahan fikir kepada kita. Besarnya kita kata umat-umat yang terdahulu dia rasa besar, tetapi kalau Allah nak binasakan, sekelip mata Allah binasakan. Sekelip mata Allah boleh binasakan. Kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Yunus, kaum Nabi Nuh, yang Allah binasakan, sekelip mata Allah boleh binasakan. Walaupun nampak serangan mereka kepada Nabi dalam pasukan yang besar, itu tak jadi masalah kepada Allah. Kenapa Allah hina? Sebab mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, li'ulil absar, dia menjadi pintu masuk untuk petunjuk kepada orang-orang yang mau mengambil pengajaran. Ibrah li'ulil absar, pengajaran kepada orang yang mau mengambil petunjuk. Jadi bila kita rasa kita nak cari petunjuk, kita kaji masyarakat ataupun kaum-kaum yang terdahulu yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kerana apa? Kerana mereka tidak indah dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan yang ketiga sudah tentu disebut linuthabbitu bihi fuadak. Semua itu adalah untuk menetapkan apa yang ada dalam hati kita supaya yakin dengan perjuangan Islam, supaya yakin dengan Islam yang kita pegang. Kerana golongan terdahulu yang pegang Islam sungguh, walaupun apa bentuk kematian mereka, tetapi dalam keadaan dia pegang Islam, dia akan mendapat nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mereka mendapat kehinaan, bahkan pegang Islam, mati dalam keadaan Islam. Allah kisahkan sejarah daripada dulu sampailah kepada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan mendapat nikmat dan kemuliaan daripada Allah. Dalam surah Yasin umpamanya, seorang bernama Habibun Najjar, tukang kayu, dihina. Kerana apa? Kerana dengar kuliah, kan? Kerana dengar kuliah, dihina, dicaci, dimaki, ditangkap, disiksa, mati dalam penjara. Sebelum tu dah keluar dah ugutan macam-macam dah. Wa illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kalau kamu tak berhenti jaga, kalau tak berhenti kuliah, ceramah jaga, kami baling kamu, kami siksa kamu. Semua orang takut, dia seorang berani. Tiba-tiba dia ditangkap, di penjara, dihukum mati dalam penjara. Orang yang hidup kata, padan muka. Itulah siapa suruh dengar ceramah lagi. Dah kata tak boleh lah, permit tak ada. Contoh. Tiba-tiba apa kata Allah? Wa qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Masuklah kamu dalam syurga, kata Allah. Yang ramai kaum kamu tak tahu sebenarnya tentang syurga. Yang ramai kaum kamu nak syurga tapi tak nak berkorban. Yang ramai nak syurga tapi tak nak keluar mencari ilmu. Tak. Ramai sebenarnya kaummu yang tak tahu tentang syurga. Sudahlah dosa kamu aku ampunkan, kata Allah. Wa ja'alani,
minal mukramin. Aku pula diletak bersama dengan orang yang mulia-mulia di sisi Allah. Sebab itu para hadirin sekalian, ini jaminan. Linusabbitu bihi fuadak. Sebab itu bila kita pegang Islam sungguh-sungguh sebagai agenda dalam kehidupan, kita akan merasa tenang. Kita merasa yakin. Kita tidak gundah gulana. Apapun dalam hidup kita Islam. Apapun dalam hidup kita Islam. Kita tidak gundah gulana. Kita tenang aja kan. Bertenang. Jadi sebab itu kerana apa? Kerana dia menggambarkan kepada pegangan yang kukuh dalam kehidupan kita. Dan saya ingat itu mengakhiri kepada apa yang saya nak sebut pada malam ini. Dan tuan sekalian, insyaAllah akan datang kita sambung. Cuma saya baru ni pergi ke Madinah dan selepas tu pergi ke Riyadh kerana menandatangani satu MOU dengan Universiti Islam Madinah untuk persetujuan Universiti Islam Madinah untuk menerima pelajar-pelajar yang kerajaan Selangor pilih untuk kita hantar. Jadi MOU dibuat di Riyadh di hadapan Menteri Pendidikan Saudi. Dan ada orang kata macam mana Selangor ni, sebab Selangor negeri pertama yang buat MOU, negeri lain tak buat lagi. Ini apa kerja Esko Agama ni nak kembangkan Wahabi nampak gaya ni. Jadi saya tak ada sangka ada orang kata gitu. So masalah persepsi yang sebelum ini bukan kerana masalah ilmu, tapi masalah pembawaan di kalangan individu-individu tertentu. Kita bukan sikit ulama orang Selangor yang ngaji Madinah jadi. Kita pernah ada bekas timbalan Mufti Selangor, Allah yarham Ustaz Jamauddin, dia ngaji Madinah. Kita pernah ada Hakim Syar'i Selangor yang ngaji Madinah, ramai yang keluaran Madinah. Tetapi sangkaan Wahabi ini kerana pembawaan. Sebab itu yang kali ini apabila kerajaan Selangor sendiri yang hantar G2G, kita boleh kawal ya. Kita boleh kawal ya. Dan saya pun panggil semua pelajar-pelajar Selangor yang ada di Madinah. Dia mesti kena perbetulkan. Satunya adab ikhtilaf dia kena perbetulkan. Yang kedua aulawiyat dalam dakwah. Jangan balik-balik bahan bid'ah terus. Ini balik-balik terus bahan bid'ah. Tahlil bid'ah. Sembayang lepas sembayang salam sapu muka bid'ah. Risaulah orang. Lepas tu pula buat bagi hadis pula. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat dan tiap-tiap sesat dalam api neraka. Dia pun pening, aku dah 50 tahun kadang-kadang sembahyang sapu muka. Tiba-tiba dinerakakan di budak-budak ni, dia kata. Dia ada rosing ni orang-orang tu. Kadang-kadang tak sedar. Oleh kerana dah orang kata dah mangli dah, orang kata dah imun dah apa ni orang kata sebati dah. Bila toleh-toleh gak tak sedar, tangan tu terangkat sendiri kadang-kadang. Sebab tu saya kata ini bab furuk ya. Kau nak angkat, nak sapu-sapu, tak sapu sudah. Ini bukan aulawiyat. Yang aulawiyatnya ialah ramai lagi yang tak sembahyang. Itu patut jadi fokus kita. Ramai lagi yang tak sujud, itu patut jadi fokus kita. Ini saya kata tak ada metodologi dakwah, perlu ada. Ini jadi ialah. Orang kata ngaji Jordan, saya pun ngaji Jordan juga. Jadi ini pembawaan yang terkesan akhirnya menjadi satu persepsi yang kurang bagus kepada orang yang ngaji Madinah. Jadi kali ini saya balik betul-betul kena ada adab ikhtilaf, aulawiyat. Metodologi dakwah kena betul. Jadi yang ini yang jadi fokus kita, dan kita harap tahun ini kita dah mula dah untuk penghantaran, tapi tak ramailah. Untuk yang pertama ni dia bagi tempat 10 orang, tapi kita yang pilih. Biasanya yang persendirian itu Madinah sendiri yang pilih, yang 10 ni kita yang pilih sendiri untuk kita hantar. Tapi syarat dia dah hafaz 30 juzuk Quran. Kita pun Selangor sekarang ni setiap tahun dah melahirkan 180 orang paling kurang yang telah menghafaz 30 juzuk Al-Quranul Karim melalui 3 Ma'had Tahfiz Sains. Bulan 3 baru ni saya kemukakan lagi cadangan untuk buat 3 lagi Ma'had Tahfiz Sains.
di Hulu Selangor, di Gombak dan di Hulu Langat. Tapi nampak gaya kita tak boleh buat serentak sebab kita kurang pakar tahfiz. Diploma tahfiz tak ramai. Yang tahfiz ayat lazim ramai. Tapi yang tahfiz Quran, dia nak mengajar pelajar tahfiz ni biar dia tahfiz. Ayat lazim saya ingat surah ni fully lah saya rasa. Baik, wallahu alam. Saya kira sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Ada pun nak tanya agak-agak. Sila. Saya dah isyak dah sebenarnya, saya nak segera balik, ada mesyuarat. Sebelum boleh sekejap. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih. Mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian. Dan saya pun perlu bersegera balik Sungai Besar, ada mesyuarat sekolah saya malam ni. Jadi saya suruh dia mula dulu sesempat yang saya sampai, dan saya pun dah sembahyang isyak dah. Jadi saya minta maaf kepada tuan-tuan untuk beredar awal. Tapi kita tunggu sekejap sebab ada sahabat kita nak tahnik baby dia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta alim, Allahumma anta arif, Allahumma anta fatih talana fatal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.